Ya, Assalamualaikum dan terima kasih kepada anda yang terus saja setia bersama-sama kami untuk waktu ini. Kita nak teruskan dengan Ruang Bicara edisi hari Khamis 17 Februari 2022. Bersama-sama saya Zin Nasir waktu ini dan apa yang kita nak bincangkan adalah berkaitan dengan jamin kerja, insentif penggajian merangsang pasaran buruh negara. Sebab pada tahun lepas dimaklumkan oleh Menteri Keuangan sendiri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menyatakan yang kerajaan akan menyediakan 600,000 peluang pekerjaan pada tahun ini di bawah inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia atau Jamin Kerja yang melibatkan peruntukan sejumlah 4.8 bilion ringgit. Jadi untuk membincangkan lebih lanjut berkaitan dengan Jamin Kerja ini, kita terus saja bersama-sama Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Datuk Seri, apa khabar? Kabarnya dari Batu Pahat waktu ni? Ya, baik. Saya di Batu Pahat untuk program KPT besok yang mana yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri akan hadir untuk merasmi program KPT. Okey, baiklah. Kita nak bincangkan tentang jamin kerja yang telah pun dinyatakan juga sebelum ini. Cuma sebagai permulaannya, menerusi bajet 2022 telah pun menggariskan begitu banyak program yang dimandatkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Sumber Manusia KSM menerusi agensinya Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Mungkin di sini Datuk Seri boleh kongsikan program-program berkenaan. Okay, terima kasih. Alhamdulillah, seperti yang kita sedia maklum bahawa yang berhormat Menteri Keuangan telah mengumumkan di dalam bajet di mana keseluruhan program-program yang telah digariskan ataupun yang telah dirancang adalah sebanyak 6 program yang mana ianya akan dilaksanakan di bawah KSM menerusi Perkeso. Dan program-program tersebut adalah program SIP, subsidi upah bersasar, SIP, Elon Mencari Pekerjaan Plus, SPS Padanan Caruman, SPS Khidmat di mana 100% caruman ditanggung oleh kerajaan, program Jamin Kerja dan insentif pengajian dan juga SIP gig. Dan untuk makluman semua, permohonan sudah dibuka dan program ini telah bermula sejak 1 Januari 2022 secara dalam talian melalui laman web Perkeso iaitu www.perkeso.gov.my. Jadi melihat kepada program-program yang dinyatakan oleh Datuk Seri tadi, apakah bentuk perancangan Perkeso sendiri dalam nak melaksanakan segala program-program yang telah digariskan dalam bajet 2022 ini? Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, permohonan program-program ini telah dibuka dan bagi mereka yang layak, mereka boleh memohon dan digalakkan untuk memohon dan mendapatkan maklumat lanjut dan memohon bagi setiap insentif melalui laman web Perkeso yang telah saya nyatakan sebentar tadi, serta melalui aplikasi Prihatin Perkeso yang mana kita mempunyai aplikasi yang mana boleh di-download menggunakan mobile phone ataupun telefon bimbit dan permohonan boleh dilaksanakan melalui aplikasi Prihatin Perkeso. Dan antara pendekatan ataupun perancangan Perkeso untuk melaksanakan program ini yang utama adalah menerusi portal My Future Job, yang mana portal ini menyediakan perkhidmatan pekerjaan seperti aktiviti padanan pekerjaan secara digital sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan kami juga ada mempunyai pusat-pusat satelit My Future Job di UTC Serantau Malaysia dan pusat My Future Job ini terletak di 61 pusat semuanya termasuk di Pejabat Perkeso, di pusat satelit dan di UTC di seluruh negara untuk membantu para pencari kerja dan juga membantu majikan untuk menyediakan pekerjaan kepada pencarum ataupun kepada penganggur yang sedang mencari kerja. Baik, Datuk Seri, sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang program Jamin Kerja Insentif Penggajian yang merupakan salah satu program utama kelolaan Perkeso di bawah bajet 2022, saya ingin mengimbau sedikitlah ke tahun lalu kepada kita nak lihat kepada asal usul program Jamin Kerja ini, program Penjana Kerjaya. Apakah perbezaan antara Penjana Kerjaya dan Jamin Kerja Insentif Penggajian ini? Sebenarnya kalau kita lihat kepada kedua-dua program ini, sebenarnya kedua-dua program ini tidak banyak bezanya. Kedua-dua program ini merupakan insentif untuk merancakkan pasaran kerja negara
dan membantu melancarkan usaha pemulihan ekonomi, di mana kita sedia maklum pemulihan ekonomi yang paling utama adalah untuk membantu majikan mendapat pekerja dan membantu pencari kerja untuk kembali semula ke alam pekerjaan. Dan program Penjana Kerjaya merupakan program insentif pengambilan pekerja dan program latihan yang dilaksanakan sebelum ini untuk golongan perantis, mereka yang berumur bawah 40 tahun dan segmen berumur 40 tahun dan ke atas. Dan program jamin kerja ataupun insentif pengajian adalah salah satu insentif keuangan buat majikan yang membuat pengambilan pekerja baru bermula pada 1 Januari 2022 dalam kalangan perantis, graduan, golongan mudah terjejas termasuk OKU, bekas tentera, bekas banduan, warga emas serta penganggur am. Dan saya ingin memberi sedikit maklumat terperinci. Jika kita lihat kepada program jamin kerja ini yang diumumkan di dalam bajet 2022, insentif sebanyak 20% daripada gaji kasar, yang mana sehingga maksima RM12,000 bagi setiap pekerja sekiranya mereka berjaya bekerja bagi 6 bulan pertama. Dan insentif tambahan sebanyak 30% daripada gaji kasar sehingga RM24,000 sekiranya pekerja ini diambil bekerja sehingga 6 bulan dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan, insentif maksima sebanyak RM36,000 disediakan bagi setiap individu yang diambil bekerja. Dan di samping itu, insentif ini juga memanfaatkan pekerja melalui allowance mobility, yang mana jika mereka terpaksa ataupun perlu bergerak daripada satu negeri ataupun satu daerah ke tempat yang baru, allowance mobility sebanyak RM500 yang akan dibayar pada bulan pertama insentif pengambilan diluluskan. Dan ini akan membantu melancarkan usaha pemulihan sosioekonomik dan di samping itu dia merancakkan lagi pertumbuhan pekerjaan yang mana jika kita lihat matlamat utama adalah untuk mengurangkan pengangguran dan memastikan bahawa mereka yang mencari pekerja ataupun majikan yang memerlukan pekerja ini dapat dibantu dengan pengumuman bajet tahun 2022 ini. Bermakna jamin kerja adalah kesinambungan kepada Penjana Kerjaya itu sendiri ya, Datuk Seri? Ya, betul. Okey, cuma di sini mungkin ramai juga yang ingin tahu dari segi kejayaan dan keberkesanan program Penjana Kerjaya yang telah pun dilaksanakan sebelum ini. Berikan sedikit gambaran kejayaan, keberkesanannya, Datuk Seri. Okey, saya ingin memberi sedikit maklumat tentang apa yang telah diumumkan. Jika kita lihat, kerajaan telah menyediakan peruntukan lebih daripada RM2.4 bilion untuk membantu majikan untuk membuat pengambilan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat keberkesanan program Penjana Kerjaya ini, pada tahun 2021 sahaja, seramai 320,864 pencari kerja yang telah dibantu menerusi portal My Future Job dan program-program di bawahnya. Jadi kalau kita lihat jumlah sebanyak 320,000 lebih ini yang kembali semula atau mendapat pekerjaan, ini sebenarnya kita lihat kepada kesan daripada usaha kerajaan, peruntukan daripada Kementerian Kewangan dan juga aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang dilaksanakan di bawah Kementerian Sumber Manusia untuk membantu pencari kerja ini. Dan di samping itu, pada satu ketika dalam keadaan pandemik COVID-19 yang agak serius, kita lihat kadar pengangguran di negara ini agak tinggi, iaitu mencapai sehingga 5%. Kalau kita masih ingat lagi pada April 20 tahun 2020, kadar pengangguran kita adalah sekitar 5%. Dan alhamdulillah dengan usaha, dengan peruntukan daripada kerajaan melalui Kementerian Kewangan, dengan usaha daripada Kementerian Sumber Manusia yang mana mereka telah berganding bahu bersama dengan beberapa agensi, HRD Corp, Perkeso, Talent Corp, kita dapat mengurangkan kadar pengangguran ini daripada 5%. Dan pada Disember 2021, kadar pengangguran ini telah turun kepada 4.2%. Dan saya percaya dengan pengumuman bajet 2022 ini
dengan peruntukan yang agak besar iaitu sebanyak 2.4 bilion. Kami yakin di bawah Kementerian Sumber Manusia kadar pengangguran ini dapat dikurangkan kurang daripada 4% insya-Allah dalam waktu terdekat ini. Dan atas sebab kejayaan program Penjana Kerjaya inilah juga ia diteruskan dan ditambah baik lagi dan diberi nama Jamin Kerja, insentif penggajian. Penjana Kerjaya on steroid iaitu Jamin Kerja Insentif Penggajian. Jadi nak minta Datuk Seri jelaskan dengan lebih lanjut tentang dari segi program JKIP ini dan bagaimana sebenarnya ia telah ditambah baik berbanding Penjana Kerjaya. Dan satu lagi perkara, siapakah golongan sasar JKIP dan kenapa mereka ini diberikan fokus? Okey, jika kita lihat matlamat utama Jamin Kerja, aktiviti utama adalah insentif pengajian. Dan insentif pengajian ini adalah berlandaskan kepada konsep jobs guaranteed yang bakal mencipta hampir 300,000 peluang pekerjaan pada tahun ini. Dan matlamat utama adalah untuk memastikan bahawa para pekerja yang diambil bekerja untuk sustain ataupun kekal di dalam pekerjaan baru. Jika kita lihat apa yang telah saya nyatakan sebentar tadi, matlamat kita mengadakan peruntukan ataupun insentif 20% 6 bulan pertama, 30% 6 bulan seterusnya adalah untuk memastikan bahawa sustainability ataupun sustainable employment yang mana mereka kekal terus bekerja dapat diteruskan ataupun dapat dibantu para pencari kerja ni ataupun majikan untuk mengekalkan mereka. Jadi Perkeso telah melihat secara mendalam akan perkara ini dan kadar insentif yang lebih sederhana iaitu pada 6 bulan pertama seperti yang saya nyatakan 20% dan seterusnya majikan layak menerima 30% daripada gaji kasar. Dan antara insentif-insentif lain untuk majikan termasuk untuk golongan wanita, ibu tunggal, suri rumah yang tidak aktif bekerja dan wanita yang menganggur melebihi 6 bulan. Ini disasarkan terutamanya untuk golongan wanita yang mana kita ingin memberi peluang dan juga untuk membuka ruang kepada golongan wanita ini untuk kembali bekerja. Di samping itu, orang kurang upaya OKU juga adalah antara golongan sasar yang mana kita juga mempunyai penjana kerjaya yang kita laksanakan khas untuk golongan OKU. Dan di samping itu contohnya bekas tentera, bekas banduan, warga emas, penganggur am. Ini adalah antara kumpulan-kumpulan sasar yang mana kita akan bantu untuk memastikan mereka juga dapat ditempatkan dan juga dapat insentif untuk mereka terus mula bekerja dan membantu majikan untuk mengekalkan mereka. Okey, dalam masa yang sama bila kita sebut mengenai insentif, mengenai penggajian itu sendiri juga yang kita nak selesaikan adalah dari segi mencari titik keseimbangan di antara majikan dan juga pekerja. Itu pastinya Datuk Seri. Jadi bagaimana secara peribadi Datuk Seri melihat program ini akan membantu majikan dan tenaga kerja secara keseluruhannya dan bagaimanakah ia akan membantu pemulihan ekonomi negara Malaysia? Kita harus faham dan kita sedia maklum bahawa Kementerian Sumber Manusia akan terus menyokong aspirasi kerajaan dan antara matlamat utama adalah untuk mencipta 300,000 peluang pekerjaan melalui Jamin Kerja ini. Ya. Dan kita juga sedia maklum bahawa sebanyak RM2 bilion telah diperuntukkan untuk melaksanakan inisiatif ini dalam jangka masa 12 bulan seperti yang telah saya nyatakan. Jadi antara strategi yang telah digariskan dan dirancang adalah melalui beberapa pendekatan iaitu pertama perlindungan untuk memastikan di bawah insentif yang telah dinyatakan oleh kerajaan iaitu jika mereka hilang kerja mereka mempunyai faedah-faedah yang telah digariskan di bawah sistem insurans pekerjaan. Di samping itu juga kita melihat kepada pengekalan yang mana retention untuk memastikan bahawa bila mereka mula bekerja insentif-insentif ini untuk menggalakkan mereka dikekalkan dengan bayaran 20%, insentif 30%, insentif 6 bulan seterusnya. Di samping itu kita juga menyediakan apa yang kita panggil bantuan. Bantuan yang kita sediakan iaitu melalui beberapa faedah-faedah yang ada di bawah sistem insurans pekerjaan. Di samping itu bagi mereka di bawah SIP gig ataupun penganggur yang bukan pencarum juga ada disediakan faedah-faedah yang boleh membantu mereka untuk juga
dikategorikan sebagai pencari kerja dengan peruntukan sebanyak RM600 sebulan bagi mereka yang bukan pencarum. Dan kita juga melihat kepada program pemulihan ataupun recovery yang mana matlamat utama adalah untuk memastikan bahawa majikan-majikan yang terjejas ini dapat dibantu dengan sedikit peruntukan ini untuk melalui proses pemulihan dan seterusnya majikan ini terus dapat mungkin untuk terus melakukan aktiviti apa yang dilaksanakan oleh majikan. Dan di samping itu juga kita ada strategi yang kita sebut sebagai pembaharuan, iaitu reform, yang mana beberapa pembaharuan telah digariskan di bawah pengumuman bajet, di bawah aktiviti jamin kerja ini. Dan di pihak majikan, inisiatif jamin kerja ataupun insentif pengajian ini dapat membantu mereka membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Jika kita lihat COVID-19 ini telah banyak menjejaskan majikan di mana aktiviti dan juga pendapatan mereka terjejas. Dengan adanya insentif ataupun inisiatif jamin kerja ini, kita dapat membantu majikan untuk membuka lebih banyak ruang ataupun peluang pekerjaan. Dan bagi pencari kerja pula, portal My Future Jobs dapat membantu mereka untuk merebut peluang pekerjaan yang ditawarkan. Sebanyak hampir 1 juta lebih tawaran pekerjaan telah ditawarkan di dalam portal My Future Job ataupun telah diiklankan. Dan portal My Future Job ini juga dapat membantu golongan pencari kerja untuk mendapat padanan pekerjaan dan seterusnya melihat kepada penempatan pekerjaan dengan lebih mudah, di mana portal ini melihat kepada supply dan demand. Pekerja mendaftar di dalam My Future Job dengan kriteria-kriteria yang sedia ada dan majikan menyediakan peluang pekerjaan berdasarkan kepada keperluan majikan-majikan yang telah mendaftar ataupun yang telah membuka ruang peluang pekerjaan di dalam portal ini. Dan Perkeso akan memberi sokongan sepenuhnya kepada kerajaan dan kita melalui Kementerian Sumber Manusia sentiasa komited untuk melaksanakan semua inisiatif yang berkaitan bajet 2022 yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan. Okey, bila disentuh mengenai bagi mereka yang mencari kerja, pencari kerja dan dinyatakan adalah portal My Future Jobs, ada lagi tak portal-portal lain ataupun kaedah lain untuk mereka yang mencari kerja ni selain menggunakan portal My Future Jobs? Jika kita lihat, sebenarnya banyak kalau kita lihat portal-portal swasta di luar sana. Tetapi portal kebangsaan di bawah Kementerian Sumber Manusia adalah portal My Future Job, di mana kita cuma target ataupun kita melihat kepada satu platform bagi majikan untuk menawarkan pekerjaan dan satu platform bagi pencari kerja, di mana ini memudahkan kedua-dua stakeholders atau pemegang taruh, di mana pemegang taruh yang pertama adalah majikan yang menawarkan pekerjaan dan pemegang taruh kedua adalah pencarum ataupun pencari kerja yang mana mereka boleh terus masuk ke dalam portal ini untuk melihat peluang pekerjaan yang sedia ada di dalam portal ini. Okey, baik. Lepas ni kita nak kembali masih lagi menyentuh berkaitan dengan portal My Future Jobs ini. Kita tahu dari segi apakah kelainan keistimewaan dibandingkan dengan portal-portal lain yang ada selama ini. Tapi kita perlu berehat seketika, Datuk Seri. Kita kembali selepas ini menerusi Ruang Bicara. Baiklah, kembali menerusi Ruang Bicara malam ini kita bincangkan tentang jamin kerja, insentif pengganjian, merangsang pasaran buruh negara. Kita masih lagi bersama-sama Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso ketika ini. Anda bertonton melalui saluran Astro 502 Unify TV 631, My Free View 121, juga FB dan YouTube Bernama TV untuk waktu ini. Tadi kita dah sentuh sedikit berkaitan dengan portal My Future Jobs. Kita nak sambung sedikit lagi, Datuk Seri. Saya nak tahu dari segi kekuatan. Apakah kekuatan dan keistimewaan My Future Jobs ini? Mengapa ianya berbeza daripada portal job portal yang lain yang ada selama ini, Datuk Seri? Seperti yang kita sedia maklum, portal My Future Job adalah satu portal
kebangsaan ataupun national portal di bawah Kementerian Sumber Manusia. Dan portal ini lebih kepada melihat kepada memperkasa dan mengharmonikan bantuan-bantuan Kementerian Sumber Manusia kepada golongan pencari kerja. Dan portal My Future Job ini juga sebenarnya mengguna pakai kerangka piawaian ataupun international standard, iaitu melihat kepada pertubuhan kerjasama dan pembangunan ekonomi OECD. Maknanya portal ni setaraf dengan portal-portal yang ada di negara-negara maju. Contohnya di negara Eropah, di negara maju di rantau ini, dan juga di Amerika Utara dan sebagainya. Dan portal ini juga melihat kepada piawaian ataupun piawai European Skills, Competencies, Qualification dan Occupation ataupun ESCO. Jadi kalau kita melihat kepada adanya portal ini, sebenarnya portal ini bukan satu portal yang hanya diguna pakai ataupun yang ada hanya di peringkat negara. Portal ini sebenarnya setanding dengan semua portal di negara-negara maju. Dan portal My Future Job juga menggunakan apa yang kita sebut artificial intelligence. Di mana portal ini boleh membuat padanan pekerjaan dengan lebih tepat. Maknanya jika disenaraikan kelulusan ataupun pengalaman ataupun kelayakan akademik pencari kerja, pengalaman yang mereka ada, di samping itu juga melihat kepada kemahiran dan kompetensi pencari kerja dengan keperluan ataupun kerja yang ditawarkan, dia akan membuat padanan dan memberi peluang jika seseorang itu mendaftar di dalam portal ini, mungkin dia mempunyai peluang kepada 5 jenis pekerjaan ataupun lebih. Jadi inilah yang disebut sebagai portal yang mempunyai artificial intelligence atau AI. Dan di samping itu, portal My Future Job adalah satu sistem yang menyeluruh dan portal yang saya anggap efisien ataupun tepat. Di mana portal ini adalah sebagai one-stop center kepada golongan pencari kerja untuk mencari pekerjaan dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang insentif-insentif atau inisiatif yang tersedia. Jadi portal ini is a dynamic portal. Maknanya jika kita melihat kepada pengumuman bajet 2022, banyak insentif, inisiatif yang disediakan, yang diumumkan oleh kerajaan. So portal ini akan diperincikan berdasarkan kepada insentif atau inisiatif yang diumumkan. Jadi mungkin pada tahun 2023 ada maklumat ataupun insentif inisiatif baru, ia akan diubah berdasarkan keperluan semasa. Jadi inilah sebenarnya jika kita melihat keberkesanan dan bagaimana efisiennya portal ini untuk pencari kerja. Dan sepanjang tahun 2020 ataupun pada tahun 2020, portal My Future Job ini sebenarnya telah memadankan dan menempatkan sebanyak 269,704 orang pencari kerja. Dan ini satu angka yang besar yang mana maklumat perinci pencari kerja ini sebenarnya ada di dalam portal ini dan mudah untuk kita melihat pada perancangan masa depan. Apakah keperluan negara dari segi keperluan accountant, keperluan engineer, keperluan mereka yang di bawah ataupun servis industri dan sebagainya. Dan sehingga 14 Februari 2022, sebanyak 353,649 peluang pekerjaan yang masih aktif di dalam portal ini. Yang mana keseluruhan jawatan yang telah didaftar di dalam portal My Future Job untuk pencari pekerja atau untuk pencari kerja adalah sekitar 1,5,987 peluang pekerjaan yang telah didaftar. Jadi bagi pencari kerja, mereka juga boleh menghadirkan diri di pusat-pusat fizikal. Mereka boleh log online ataupun boleh daripada di mana-mana saja mereka berada, dan mereka juga boleh hadir di pusat-pusat
My Future Job ini untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di samping itu, saya ingin sedikit maklumat bahawa di bawah Kementerian Sumber Manusia, beberapa pusat My Future Job telah diwujudkan. Bukan hanya di Pejabat Pekeso, ia juga diwujudkan di Pusat Transformasi Bandar UTC, dan juga kita banyak kerjasama dengan institusi pengajian tinggi, dengan mungkin lokaliti-lokaliti di luar bandar, di mana bagi mereka yang di luar bandar juga, mereka juga boleh hadir di mana-mana pusat desa untuk mereka melihat peluang pekerjaan. Dan seperti yang saya nyatakan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta juga telah beberapa institusi awam pengajian swasta dan awam telah juga menjadi rakan strategik Pekeso dan juga Kementerian Sumber Manusia untuk menyediakan portal ini. Dan pusat-pusat portal My Future Job adalah satu pusat sehenti untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan pekerjaan seperti profiling. Di samping itu, kita juga menyediakan kaunseling kerjaya, dan kita juga ada aktiviti keboleh kerjaan pasaran buruh tempatan. Jadi secara keseluruhan jika kita melihat kepada portal ini, ia not only a portal tetapi lebih daripada portal untuk membantu pencari kerja di negara ini. Baik, masih ramai lagi yang inginkan lebih maklumat sebab kita lihat inisiatif ataupun inisiatif Jaminan Kerja Keluarga Malaysia ini akan memberi manfaat kepada para majikan. Ramai yang nak tahu bagaimana pula dengan rakyat biasa, Datuk Seri. Okey, kalau kita melihat kepada rakyat biasa, bagi Kementerian Sumber Manusia, kita melihat kepada supply dan demand. Maknanya kita melihat dari segi pihak majikan dan juga para pekerja. Dan di samping itu, di Kementerian Sumber Manusia juga meneruskan inisiatif My Future Job ni dengan menjalankan karnival kerjaya, dan yang utama yang mana yang antara matlamat utama kita pada hari ini adalah untuk membincangkan tentang aktiviti karnival kerjaya yang akan dilaksanakan ataupun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 19 Februari ini bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Dan program Jaminan Kerja ini adalah melihat kepada insentif pengajian, yang mana insentif keuangan kepada majikan sebagai dorongan untuk mengambil pekerja dalam golongan rakyat Malaysia. Dan di samping itu, karnival kerjaya juga dianjurkan untuk membuka peluang pencari kerja mendapatkan pekerjaan dan juga pengisian seperti bengkel penyediaan resume, kaunseling kerjaya dan taklimat pekerjaan yang membolehkan mereka untuk membina keyakinan dan keberanian dalam menghadapi proses temuduga untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping itu, kepada pencarum Pekeso, saya telah nyatakan bahawa banyak insentif yang telah disediakan, contohnya bantuan keuangan sebanyak tambahan 3 bulan, antara 10 ke 20% daripada gaji bulanan anggapan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan, dan pada bulan seterusnya, bulan kedua ke bulan ke-6, sebanyak 30% daripada gaji bulanannya pada bulan ke-7 dan terus bulan sehingga bulan ke-9. Dan di samping itu, mereka juga layak menerima allowance bekerja semula jika pekerja kembali bekerja semula. Dan bagi bukan pencarum ataupun mereka yang belum berdaftar, kepada rakyat biasa ataupun pencari kerja, Kementerian juga menyediakan bantuan keuangan 3 bulan kepada individu yang bukan pencarum yang terkesan akibat COVID-19 untuk meneruskan kelangsungan hidup semasa mereka mencari peluang pekerjaan baru. Dan mereka layak menerima allowance mencari pekerjaan sebanyak RM300 sebulan selama 3 bulan, dan allowance persediaan bekerja sebanyak RM400 sekiranya mereka diterima bekerja. Jadi kalau kita lihat, banyak bantuan yang disediakan oleh kerajaan yang berdasarkan faedah-faedah yang sedia ada di bawah sistem insurans pekerjaan, dan juga bagi mereka yang bukan pencarum. Ini adalah antara faedah-faedah ataupun insentif-insentif yang boleh diterima oleh pencarum dan bukan pencarum.
Okey, sebenarnya banyak faedah dan manfaat kepada mereka ni. Cuma di sini dari segi sasaran Perkeso sendiri untuk program Jamin Kerja Insentif Penggajian ini, apakah sasaran Perkeso? Sebenarnya kalau kita melihat kepada pengumuman bajet ni, saya rasa banyak juga telah dikongsikan di dalam media-media sosial, di dalam pengumuman oleh Yang Berhormat Menteri, bahawa kerajaan menyediakan peruntukan sebanyak RM2 bilion dan sasaran yang disasarkan adalah untuk mewujudkan sebanyak 300,000 peluang pekerjaan untuk membantu setiap individu sama ada pencarum atau bukan pencarum untuk mendapat pekerjaan pada tahun 2022 ini. Jadi kalau kita melihat apakah sasaran, yang paling utama adalah memastikan bahawa peruntukan ini dapat digunakan membantu kepada 300,000 rakyat Malaysia untuk ditempatkan dan seterusnya membantu kepada peningkatan sosioekonomi individu dan juga negara dan mengurangkan pengangguran. InsyaAllah kalau dilihat sasarannya untuk memastikan bahawa kita dapat mengurangkan kurang daripada 4%, yang mana kalau kita lihat dari segi kadar pengangguran negara pada satu ketika dalam keadaan di mana sebelum pandemik, kadar pengangguran kita adalah kurang daripada 3.5%. Baik. Kalau tadi Datuk Seri ada kongsikan tentang Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia dan dikongsikan juga apa manfaat kelebihannya kepada keluarga Malaysia itu sendiri. Cuma di sini apa lagi yang perlu kita cakna tentang Karnival ini? Untuk makluman pada mereka yang bersama kita bersiaran langsung pada hari ini, saya berharap ambillah peluang ini, yang mana ini merupakan Karnival Kerjaya ataupun Karnival Jamin Kerja. Karnival Kerjaya Jamin Kerja besar-besaran yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan untuk membantu pencari kerja. Dan program ini bakal berlangsung pada hari Sabtu ini, 19 Februari, bertempat di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur dan merupakan program besar-besaran pertama Karnival Kerjaya Jamin Kerja untuk tahun ini. Dan lebih 12,000 peluang pekerjaan akan ditawarkan oleh 50 majikan yang terlibat. Jadi kami berharap Karnival Kerjaya ini juga bukan hanya menyediakan bantuan untuk mereka mendaftar dan mendapat pekerjaan. Di samping itu kita juga membantu pencari kerja ini untuk mereka melaksanakan atau untuk menyediakan resume mereka. Kita juga mengadakan sesi kaunseling untuk membantu pencari kerja ini melihat kepada tawaran-tawaran kerja yang ada yang sesuai untuk mereka. Di samping itu juga satu taklimat akan diberi untuk membantu pencari kerja dalam memastikan bahawa kerja yang sesuai diperolehi oleh mereka. Jadi maknanya ia bukan hanya hadir untuk melalui proses interview mendapat pekerjaan, tetapi aktiviti Karnival Jamin Kerja ini adalah lebih untuk memastikan membantu pencari kerja ini mereka boleh melihat kepada taklimat, nasihat, kaunseling untuk memastikan bahawa mereka juga mendapat pekerjaan yang sesuai. Maknanya mereka hanya boleh datang begitu saja terus walk in ataupun perlu mendaftar ke sebagainya? Tidak. Elok jika mereka mendaftar di mana bila mereka hadir itu lebih mudah. Jadi selepas mereka berdaftar, jika mereka perlu menyediakan ataupun kita perlu perbaiki resume mereka, kita akan bantu untuk memperbaiki resume mereka. Dan jika mereka memerlukan kaunseling untuk melihat kepada tawaran-tawaran yang sesuai, akan juga dibantu oleh pegawai-pegawai yang terlibat di dalam proses pengurusan kes untuk melihat kepada penempatan pekerjaan ini. Bagaimana nak memastikan semua yang memerlukan tahu dari segi pelaksanaan jamin kerja ini?
Sebenarnya kita telah mewar-warkan tentang aktiviti Karnival Kerjaya ini melalui media sosial, melalui pengumuman oleh yang berhormat Menteri Keuangan, seperti kita sedia maklum bahawa telah diumumkan di dalam media cetak, media elektronik pada hari ini, dan insya-Allah pada keesokan hari Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia akan on air di dalam Selamat Pagi Malaysia, dan beberapa siri untuk kita kongsikan juga telah dipanjangkan kepada banyak pusat-pusat khidmat My Future Job, dan samping itu kita juga telah berkongsi dengan persatuan-persatuan majikan, dengan persatuan-persatuan pekerja dan sebagainya untuk mereka berkongsi akan maklumat karnival ini yang akan diadakan pada 19 hari bulan ini. Memandangkan karnival ini merupakan karnival yang besar-besaran juga boleh kita sifatkannya, adakah manfaat yang disediakan ini yang boleh dikatakan cukup berbaloi dan diterima oleh majikan dan pencari kerja, ataupun bagaimana sebenarnya kalau melihat kepada respon berdasarkan survei yang dilakukan oleh pihak Perkeso dan sebagainya? Ya. Alhamdulillah, sehingga hari ini banyak persatuan-persatuan majikan yang telah secara individu ataupun melalui persatuan mereka memohon untuk Perkeso melaksanakan aktiviti-aktiviti Karnival Kerjaya ni bersama mereka. Dan bukan itu sahaja, kita juga banyak mempunyai permohonan-permohonan daripada kerajaan negeri, dan juga daripada pemegang-pemegang taruh, dan juga daripada majikan-majikan yang besar yang memerlukan pekerja mungkin melebihi 500 pekerjaan atau peluang pekerjaan yang ditawarkan. Jadi kalau kita lihat pada hari ini kesedaran tentang bantuan insentif yang disediakan oleh kerajaan ini telah diketahui umum, dan mereka sendiri yang hadir yang memohon. Pada peringkat awal mungkin agak sukar, ramai yang tidak sedia maklum. Tetapi pada hari ini ramai, banyak majikan dan banyak pemegang taruh persatuan-persatuan majikan ni mereka sedia maklum. Dan kalau kita melihat dari segi pengalaman yang telah kita lalui sepanjang tahun 2021, hampir 500 aktiviti Karnival Kerjaya, sama ada secara besar-besaran atau kecil-kecilan, telah dilaksanakan dengan kerjasama daripada Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso untuk membuka ruang dan peluang kepada pencari kerja dan juga majikan yang menyediakan pekerjaan ini. Okey, bila berhadapan dengan kedua-dua belah pihak, di pihak majikan dan di pihak pekerja itu sendiri, apa antara isu-isu yang sering kali dibangkitkan oleh mereka? Kita berbalik semula kepada masalah supply dan demand. Jika kita melihat kepada majikan, banyak peluang pekerjaan yang disediakan. Dan bila kita melihat kepada pekerja, ramai pencari kerja di luar sana. Tetapi ada keadaan di mana berlaku mismatch. Di mana kalau kita melihat daripada jumlah pekerjaan yang ditawarkan di dalam portal My Future Job, majoriti pekerjaan adalah bagi pekerjaan yang di bawah kategori mereka yang kita anggap yang berkelulusan ataupun yang mempunyai ijazah dan juga kepakaran. Itu peluang pekerjaan yang disediakan. Maknanya hampir 70% peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah di bawah kategori yang dianggap support services. Tetapi bagi pencari kerja pula, hampir 70% pencari kerja mereka yang mempunyai kelulusan ijazah yang dianggap berpengalaman, yang mana jika kita lihat pada keadaan pandemik COVID ni, ramai mereka yang telah terpaksa diberhentikan, hilang pekerjaan dan sebagainya. Mereka ni adalah kategori yang berijazah dan mereka ini adalah kategori yang mempunyai pendapatan yang agak tinggi. Tapi peluang pekerjaan yang ditawarkan adalah di bawah kategori yang mungkin diploma ke bawah, dan
gaji yang ditawarkan adalah mungkin sekitar RM2,000 ke bawah. Jadi ini sebenarnya yang mewujudkan masalah ataupun keadaan di mana kerja yang ditawarkan dengan pencari kerja ni sukar untuk kita matchkan. Jadi ini adalah isu dan masalah utama yang dapat kita lihat bila kita melaksanakan aktiviti Karnival Kerjaya ini. Okey, baik, kita ada masa tak banyak tapi tak apa, kita perlu berehat seketika Datuk Seri. Lepas ni kita sambung lagi tentang isu-isu berbangkit dan juga dari segi apa penambahbaikan yang boleh dilakukan dan sebagainya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk Ruang Bicara. Baiklah, kembali bersama-sama saya Zina Nasir untuk Ruang Bicara waktu ini. Kita masih lagi bincangkan untuk minit-minit terakhir ni tentang jamin kerja, insentif penggajian merangsang pasaran buruh negara dan juga ada karnival yang besar-besaran akan dilangsungkan nanti pada 19 Februari. Cuma di sini saya nak tahu Datuk Seri berkaitan dengan penambahbaikan yang mungkin boleh dicadangkan kepada kementerian untuk memantapkan lagi karnival-karnival seumpama ini. Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia seperti diumumkan ataupun seperti kita sedia maklum, akan dilaksanakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada 19 Februari ini. Dan antara penambahbaikan, karnival ini bukan hanya akan dilaksanakan di sekitar Lembah Kelang. Karnival ini akan dilaksanakan di seluruh negara. Di mana Karnival Kerjaya Jamin Kerja akan mula dilaksanakan di Lembah Kelang, seterusnya ia akan menjelajah ke seluruh negara untuk memberi peluang kepada pencari kerja di luar Lembah Kelang. Di samping itu, jika mereka tidak dapat hadir secara fizikal ke convention ataupun ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur ini ataupun ke karnival ini, mereka masih lagi boleh mendaftar di atas talian dan bantuan padanan akan dilakukan dan jika perlu kita juga akan melaksanakan proses interview ataupun proses temuduga ini di atas talian. Jadi ini antara penambahbaikan yang akan dilakukan dan telah sedia ada untuk membantu pencari kerja ini. Okey, kita faham ramai juga yang tidak berani untuk datang ikut daripada kes COVID-19 yang masih lagi banyak ketika ini kan dengan kehadiran varian Omicron dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada konteks masa juga Datuk Seri dengan pandemik COVID-19 itu sendiri, kita beralih ke endemik dan sebagainya. Bagi sektor yang cukup terjejas akibat COVID-19 sejak awal, boleh dikatakan sektor terawal lah, sektor berkaitan pelancongan, itu salah satunya. Jadi bagaimana inisiatif jamin kerja, insentif pekerjaan ini boleh membantu tenaga kerja dalam industri tersebut secara khususnya sektor pelancongan? Saya telah menyatakan sebentar tadi, insentif jamin kerja yang disediakan pada tahun ini adalah melihat kepada 20% 6 bulan pertama, 30% 6 bulan seterusnya. Tetapi bagi sektor pelancongan ni agak istimewa. Dalam pengumuman bajet 2022, kerajaan sedia maklum bahawa sektor pelancongan adalah sektor yang terjejas, yang agak serius. Jadi atas kesedaran ini, di dalam bajet 2022, kerajaan juga telah mengumumkan insentif tambahan kepada sektor ini. Di mana untuk sektor pelancongan, di mana bila wujudnya aktiviti penempatan pekerjaan, insentif tambahan 10% akan diberikan kepada majikan-majikan yang menyediakan peluang pekerjaan di dalam sektor ini. Di mana jika 6 bulan pertama untuk sektor lain disediakan sebanyak 20% insentif, untuk sektor pelancongan dia akan ditambah 10%. Maknanya 6 bulan pertama ia akan menerima 30%. Dan 6 bulan kedua, instead of 30%, mereka akan menerima 40%. Jadi ini adalah tambahan
kepada sektor ini, yang mana sektor ini merupakan sektor yang agak serius terjejas di dalam pandemik COVID-19 ini. Okey, dengan segala perancangan strategi yang telah pun disusun atur untuk berhadapan dengan apa jua situasi yang melanda ketika ini, bersesuaian juga dengan keperluan semasa bagi mereka yang nak mencari kerja dan juga pihak majikan yang nak membantu untuk menyediakan pekerjaan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dan apakah perancangan Perkeso seterusnya berhubung Karnival Kerjaya ini? Adakah akan ada Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2.0 nanti? Seandainya mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, insya-Allah kita merancang untuk melaksanakan lebih daripada 300 program temuduga terbuka pada tahun ini. Dan di samping itu, setakat ini sebanyak 71 program telah berjaya dilaksanakan. Dan Karnival Jamin Kerja Keluarga Malaysia ini akan menjelajah ke seluruh negara, dan di mana bagi mereka-mereka yang berada di luar Lembah Kelang akan juga berpeluang untuk melalui proses penempatan pekerjaan ini. Dan di peringkat Kementerian Sumber Manusia, kita akan menyediakan ataupun melaksanakan aktiviti penempatan pekerjaan ini yang akan dilaksanakan oleh pegawai perkhidmatan pekerjaan di seluruh cawangan Perkeso di bawah Kementerian Sumber Manusia, termasuk juga di pusat-pusat satelit yang sedia ada, di UTC yang sedia ada. Jadi ini adalah antara aktiviti tambahan yang sedia ada yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Okey, bila menyebut tentang penganjuran Karnival Superb ini dan diadakan juga secara jelajah ataupun secara tour turun ke negeri-negeri dan sebagainya, apa bentuk cabaran yang dihadapi oleh pihak yang menganjurkannya untuk memastikan segala-galanya dalam keadaan yang tersusun, teratur dan dalam masa sama tetap dengan pematuhan SOP supaya mereka yang nak datang tu rasa selamat? Sebenarnya semua aktiviti Karnival Penjana Kerjaya yang dilaksanakan mengikut SOP yang telah digariskan oleh kerajaan, oleh Kementerian Kesihatan. Dan seperti biasa, memang akan ada cabaran-cabaran yang akan kita lalui. Contohnya, bila begitu ramai yang hadir berpusu-pusu dalam waktu yang singkat untuk kita melaksanakan proses penyediaan resume, kaunseling, proses interview oleh majikan. Jadi ini antara cabaran-cabaran yang kita hadapi dan perlu ditangani dan dilaksanakan dengan teratur. Dan kita kena sedia maklum bahawa ada di antara mereka yang telah menganggur begitu lama. Jadi mereka juga mengharapkan bahawa dengan kehadiran mereka itu pada hari yang sama juga mereka akan mendapat pekerjaan. Jadi seperti aktiviti-aktiviti Karnival Penjana Kerjaya yang telah kita lakukan, ini adalah antara kekangan masalah yang kita lalui, dan insya-Allah kita dengan adanya pegawai-pegawai dan kerjasama daripada seluruh anggota Kementerian Sumber Manusia, kita dapat melaksanakan dengan sempurna, walaupun tidak semua yang hadir akan dapat pekerjaan. Mungkin mereka perlu melalui proses interview kedua, ketiga dan sebagainya. Kita sedang berusaha untuk memperbaiki dari masa ke semasa untuk membantu mereka atau untuk membantu pencari kerja ini. Baik, sebelum usai, kita ada masa sedikit saja lagi, Datuk Seri. Jamin kerja, insentif penggajian adalah satu mandat yang cukup besar daripada kerajaan untuk Perkeso. Jadi apakah harapan Datuk Seri dan apakah pesanan Datuk Seri kepada keluarga Malaysia yang sedang menonton ketika ini, yang sedang mendengar juga ketika ini, dan boleh juga war-warkan sekali lagi berkaitan dengan Karnival Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia yang akan dilangsungkan pada 19 Februari nanti? Harapan kami di Kementerian Sumber Manusia mudah. Kita berharap agar semua yang terjejas akibat pandemik ini hadir, mengambil peluang dan seterusnya memperbaharui azam mereka. Mereka kena cekal untuk melalui proses-proses yang perlu
dalam mereka melalui aktiviti Karnival Kerjaya untuk mereka melangkah kembali ke alam pekerjaan. Dan di peringkat Kementerian Sumber Manusia, kita akan terus memberi sokongan, kita akan bantu sepanjang proses-proses Karnival Kerjaya. Dan bagi pencari kerja, yang paling penting, jangan memilih kerja kerana peluang yang sedia ada adalah penting untuk mereka meningkatkan pengalaman dan memulakan untuk membina kerjaya mereka semula. Mereka ada yang telah hilang kerja dan menganggur untuk sekian lama. Ambillah ini sebagai satu cabaran, cekalkan hati untuk kekal, menimba pengalaman. InsyaAllah mungkin mereka akan terus meningkat naik, mendapat pekerjaan yang lebih baik. Dan bagi majikan, kita menggalakkan mereka untuk melihat kepada mungkin menaikkan taraf dari segi pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan dengan menggunakan proses ataupun teknologi kerja yang baru. Dan diharap insentif ataupun inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia dan Karnival Kerjaya ini adalah salah satu peluang yang dapat membuka ruang kepada semua pencari kerja. Jadi kita berharap ambil peluang, lawat laman web Perkeso, dan jangan lupa 19 Februari ini. Dan bagi mereka yang di luar Lembah Kelang, jangan risau, insyaAllah Kementerian Sumber Manusia dengan penganjuran daripada Kementerian Kewangan akan bersama-sama di luar sana membantu mereka. Dan ambillah peluang kemasan ini untuk mendapat peluang pekerjaan yang sedia. Kan di Batu Pahat? Ya? Esok di Batu Pahat? InsyaAllah besok Kementerian Pengajian Tinggi akan menganjurkan Karnival Kerjaya yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, baik, kita harapkan segala-galanya berjalan dengan lancar dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh majikan dan juga pencari kerja untuk mendapatkan kerja. Sebab kita tahu sekarang ini keadaan yang agak terdesak kan, semua orang memerlukan satu kerjaya yang bersesuaian dengan keadaan semasa untuk kita teruskan kelangsungan hidup. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana bersama-sama kami. InsyaAllah ada masa, ada ruang kita jumpa lagi secara talian sebegini. Mungkin kita boleh bincang lebih banyak lagi, kita boleh promosikan tentang Karnival Kerjaya. Terima kasih Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Datuk Aziz Muhammad, Ketua Eksekutif Perkeso. Sekian dulu untuk Ruang Bicara edisi malam ini. Saya Zainal Nasir. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.